Encik Zakaria telah mengambil barang niaga bernilai RM220 untuk tujuan derma. Apakah akaun yang akan didebitkan? Okey. So, awak kena tahu mana satu debit, mana satu kredit. Ini catatan berku. Okey, kalau dia kata dia ambil barang niaga, kalau kita fikir logik lah, mesti barang niaga dia berkurang, betul tak? Barang niaga ni apa? Barang niaga ni adalah barang yang dia niagakan, barang yang dia jual. Katakanlah Encik Zakaria tu dia jual kasut. So, barang niaga dia adalah kasut, stok. Barang niaga tu juga dikenali sebagai stok ataupun inventory. Kalau kita fikir secara logik lah, kalau dia ambil barang niaga, mesti stok akan berkurang kan? Tapi sebenarnya, bukan dia melibatkan akaun inventory tau. Dia melibatkan akaun belian. Kenapa belian? Okey, dia macam ni. Akaun belian ni dia berkaitan apa? Okey, belian ni dia berkaitan dengan belian barang niaga. Kan korang pernah belajar kan, kalau korang nampak perkataan belian barang niaga, ataupun kalau dokumen yang terlibat tu adalah invoice. Kita tahu kalau invoice ni dia melibatkan jual beli barang niaga secara kredit. So kalau dia beli barang niaga, akaun yang terlibat adalah belian. Kalau dia jual barang niaga, akaun yang terlibat adalah jualan. Yang itu basic things yang korang kena faham. Kenapa kalau dia ambil barang niaga masuk akaun belian? Bukan keambilan, ataupun bukan berkait dengan inventory ke? Okey. Kalau ambilan tu, ramai orang tersilap dengan perkataan mengambil ni kan. Okey, dengar Kalau dia kata dia ambil barang niaga untuk tujuan bukan derma, tapi untuk tujuan untuk kegunaan peribadi, tak kisahlah untuk bagi dekat bini dia ke, anak dia ke, untuk saja je ke, contohlah kan, untuk tujuan, untuk kegunaan peribadi, personal use. Kalau untuk kegunaan peribadi, itu kita panggil ambilan. Dua akaun yang terlibat adalah akaun belian dan juga ambilan. Kalau dia kata untuk kegunaan peribadi, itu melibatkan akaun ambilan. Kalau dia tulis mengambil barang niaga, itu melibatkan akaun belian. Itu kalau dia ambil barang niaga untuk kegunaan peribadi tau. Sekarang ni, dia ambil barang niaga untuk tujuan derma. Okey. So, sama juga kalau awak nampak ayat ni, mengambil barang niaga, terus awak tak payah fikir panjang, terus awak ingat akaun belian. Dia akan melibatkan akaun belian. Dua akaun yang terlibat adalah belian dan juga akaun derma. Okey? Ada juga soalan ataupun ayat lain yang saya pernah jumpa, mengambil barang niaga untuk tujuan promosi. So, akaun yang terlibat adalah belian dan juga promosi. Macam tu ada juga. Okey? So, awak tak payah fikir panjang. Mengambil barang niaga maksudnya belian dia. Kenapa belian? Okey, dia macam ni. Walaupun awak tu owner, pemilik kepada perniagaan. Katakanlah awak ada kedai runcit. Okey, lepas tu anak awak nak gula-gula. Gula-gula tu 1.20 sen je. Tapi awak main ambil je daripada perniagaan tu, bagi dekat anak. Tak bayar. Sebab awak pemilik kedai runcit tu. Salah, tak boleh awak kena ingat konsep entiti berasingan. Personal, business, tak boleh. Owner dengan pemilik dengan perniagaan ni kena asingkan, kena pisahkan. Walaupun dia ambil satu biji gula-gula tu kan, gula-gula tu kan adalah inventory kan, barang yang dia niagakan. Walaupun dia ambil satu gula-gula tu harga 20 sen, dia still kena bayar. Walaupun dia tu owner ataupun pemilik kedai runcit tu, dia kena bayar. Umpamanya dia kena anggap yang dia tu customer lah. Walaupun perniagaan tu dia punya, dia kena anggap yang dia tu customer, and dia bayar gula-gula yang harga 20 sen tu. Sama juga macam kes ni. Kalau dia ambil barang niaga, katakanlah Encik Zakaria ni owner. Okey, dia ambil barang niaga tu, dia tak boleh main ambil sukati je, dia kena bayar. Kalau dia bayar tu maksudnya dia belilah, sebab tu dia melibatkan akaun belian.
Siapa-siapa lah, kalau siapa-siapa je pun ambil barang niaga company, ambil stok inventory company untuk tujuan lain selain daripada jualan. Maksudnya dia ambil barang niaga tu bukan untuk dia jual lah, untuk bagi ke orang ke, untuk kegunaan peribadi ke, promosi ke, derma ke, apa-apa je lah kan. Memang dia melibatkan akaun belian. Sebab dia tak boleh main ambil je, dia kena bayar, dia kena beli inventory tu ataupun barang niaga tu. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah dua akaun yang terlibat adalah belian dan juga derma. Kita kena tahu akaun ni debit ke kredit. Kalau belian, kita tahulah belian adalah debit. Derma pun debit juga. Sebab dia adalah perbelanjaan syarikat sebenarnya. Mana satu debit, mana satu kredit kan. Okey, tips dia, awak kena tengok mana yang bertambah, mana yang berkurang. Contohnya belian. Okey, ni penting Kalau dia ambil barang niaga, akaun belian tu bertambah ke berkurang? Okey, macam ni. Kalau barang niaga tu masuk dalam perniagaan, stok ataupun inventory masuk dalam perniagaan, itu dia akan menyebabkan belian bertambah. Tapi kalau stok, inventory ataupun barang niaga tu keluar daripada perniagaan, itu akan menyebabkan belian berkurang. Contoh kalau macam ada invoice. Okey, invoice tu menyatakan yang dia beli barang niaga tu daripada supplier ataupun pembekal. So itu barang niaga tu masuk dalam perniagaan, dia masuk dalam company. Itu menyebabkan nilai belian tu bertambah. Tapi kalau dalam soalan ni, dia ambil barang niaga, umpamanya barang niaga tu keluar daripada perniagaan, so itu akan menyebabkan nilai belian tu berkurang. Kalau bertambah, kita tak payah tukar apa-apa. Kalau akaun tu bertambah, tak payah tukar debit ke kredit. Okey, kita kekalkan belian tu sebagai debit. Okey, tapi sekarang ni kes dia bukan bertambah, sekarang ni dia berkurang. Bila akaun belian berkurang, kita tak boleh tulis debit tau, kita kena tukar jadi kredit. Sama juga macam derma ni, kita kena tengok dia bertambah ke berkurang. Contoh kan, dia ambil barang niaga tu untuk tujuan derma, so perbelanjaan untuk derma tu bertambah ke berkurang? Mestilah bertambah kan. Kalau dia derma, bertambah. Kalau bertambah, debit ni tak payahlah tukar apa-apa, stay macam tu je. Okay, so kita tahulah kat sini yang debit adalah derma, kredit adalah belian. So yang mana? Ni memang confuse ni. Dia memang mengelirukan korang lah kan. Belian ataupun derma, mana satu kan. So jawapan dia adalah, yang mana debit kan? Yang debit adalah derma. Jawapan dia B guys. Okay.